Assalamualaikum semua. Okey, hari ini berjumpa lagi dengan Cikgu Rasida. Okey, untuk sains tahun 1. Okey. Apa yang kita nak belajar hari ini ya? Kita akan sambung sedikit tajuk berkaitan juga dengan hari Isnin hari itu, iaitu kali ini kita akan belajar tentang keperluan asas benda hidup. Ingat lagi tak cikgu ajar benda hidup dan benda bukan hidup? Senang kan? Kamu dah faham kan? Kita dah belajar di sana itu apa dia benda hidup dan apa dia benda bukan hidup. Okey, untuk benda hidup ni iaitu manusia, haiwan dan tumbuhan, mereka memerlukan keperluan asas iaitu perkara utama untuk mereka terus hidup. Kita akan tengok satu persatu. Kalau manusia, apa keperluan asas yang dia perlukan? Kalau haiwan, apa keperluan asas yang dia perlukan? Dan tumbuhan pula, apa yang diperlukan untuk terus hidup? Maksudnya, keperluan-keperluan ini perlu ada supaya mereka terus hidup. Okay? Sehinggalah tiba masa untuk matilah kalau tumbuhan tu mungkin untuk layu. Okey. Dan keperluan asas ni kita akan tengok nanti satu persatu. Kita akan mulakan dengan keperluan asas benda hidup untuk manusia. Okey, apa dia? Manusia memerlukan udara, air, makanan dan tempat perlindungan. Ini adalah 4 keperluan asas untuk manusia. Manusia ni siapa? Kita lah. Okay, kita perlukan udara, kita perlukan air, kita perlukan makanan dan perlukan tempat perlindungan. Rumah lah biasanya ya. Apa tujuannya? Kenapa cikgu? Kita akan tengok kenapa kita memerlukan keempat-empat ini. Ada sebabnya. Okay, yang pertama kita akan tengok sebelum tu kita masuk dulu sekejap tentang keperluan asas haiwan, iaitu ada udara juga, air juga, makanan dan tempat perlindungan. Sama dengan manusia tadi. Keempat-empat ini diperlukan oleh haiwan untuk terus hidup. Okay, kita akan tengok nanti ya kenapa empat-empat ni diperlukan oleh haiwan. Kalau tak ada, apa berlaku? Okey, kemudian kita ada juga keperluan asas untuk tumbuhan. Tumbuhan kan benda hidup. Jadi sama juga oleh sebab dia benda hidup, dia ada keperluan asas dia. Kali ini berbeza sikit. Dia ada udara, sama. Air, okey sama. Cahaya matahari. Keperluan asas tumbuhan yang utama adalah cahaya matahari. Okey, mereka perlukan cahaya matahari. Untuk apa? Kita akan tengok nanti ya. Okey, kita akan tengok satu persatu. Kita mulakan dengan keperluan asas manusia. Tengok tu, kau baca tu. Kamu cuba baca. Tanpa keperluan asas, manusia, haiwan, tumbuhan akan mati. Maksudnya betapa pentingnya keperluan asas ni. Kenapa ya? Apa kepentingannya? Apa yang sebabnya keperluan asas ni perlu ada? Okey, sedia ya? Kita akan tengok satu persatu. Okey, kita akan mulakan dengan manusia lah. 3 kali je cikgu sebut ni. Ini dia keperluan asas manusia, iaitu tadi tempat perlindungan atau rumah, udara. Okey, udara yang kita sedut ni. Macam cikgu buat hari tu kan. Okey, makanan dan juga air. Jadi keempat-empat ni memang sangat penting. Okey, untuk keperluan manusia. Manusia siapa? Kita lah. Bayangkan tak ada rumah. Bayangkan tak ada air. Bayangkan tak ada udara. Dan tak ada makanan. Macam mana? Jadi memang sangat-sangat kita perlukan keperluan asas ni. Tapi kenapa cikgu? Kita akan tengok ya. Baik. Yang pertama, manusia memang memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga. Manusia ni dia paling kurang pun 2 hari lah dia tak makan. Lepas 2 hari tu tenaga dia akan makin kurang. Itu kira yang boleh kuat bertahan lah. Ada orang tu sehari je. Contoh macam kita baru lepas puasa kan.
Sehari berpuasa tu, malam tu, ya Allah, nak sangat dapatkan tenaga, nak sangat makan macam-macam. Ada setengah tu, tengah hari dah minta makanan dah. Sebab apa? Sebab hendakkan tenaga. Jadi manusia memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga. Tenaga tu supaya dapat buat macam-macam lah. Yang kedua, manusia memerlukan udara untuk bernafas. Kamu bayangkan, tak ada udara. Senang cerita. Cuba kamu tutup hidung, tutup mulut. Cuba buat. Boleh tak nak bernafas? Tercungap-cungap jadinya. Jadi kita perlukan udara. Walaupun kita tak nampak udara ni, tapi kita tetap memerlukannya supaya dapat kita bernafas. Udara apa, cikgu? Nanti kita akan tahulah udara apa yang kita perlukan itu. Okey, seterusnya. Ni dia air. Ya Allah, memang sangat-sangat diperlukan. Manusia memerlukan air untuk menghilangkan dahaga. Dah tentu-tentulah perlukan air untuk menghilangkan dahaga. Tapi ingat ya, ini cikgu cakap keperluan asas. Ada juga keperluan lain kenapa kita perlukan air untuk mandi, berwuduk dan sebagainya. Tapi kira yang pentingnya adalah untuk menghilangkan dahaga. Manusia memerlukan tempat perlindungan. Tempat perlindungan kekal selamat untuk lebih selamat. Selamat dari apa, cikgu? Adalah sebabnya. Itu sebab kita perlukan, sangat-sangat memerlukan rumah. Kalau tak ada rumah besar, rumah kecil pun tak apa. Tak ada rumah kecil, tak apa, bilik pun boleh. Asalkan ada tempat perlindungan. Ini dia. Kita nak melindungi diri kita daripada cuaca, daripada haiwan dan juga bahaya. Mungkin ada bahaya-bahaya lain dekat luar. Jadi memang kita memerlukan tempat perlindungan. Paling mudah tempat perlindungan yang kita perlukan adalah apa? Rumah lah. Itu sebab setiap orang memerlukan rumah. Untuk melindungi diri daripada cuaca, haiwan dan juga bahaya-bahaya lain. Jadi sangat-sangat kita perlukan. Baik, kemudian kita akan teruskan pula. Kita nak tengok keperluan asas untuk haiwan. Sama juga udara, air, makanan dan tempat berlindung. Maksudnya keperluan asas untuk manusia dan haiwan adalah sama. Tak ada beza. Tetapi tengok pula macam mana, apa makanannya, apa airnya, apa udaranya dan bagaimana pula tempat berlindung yang diperlukan oleh haiwan. Keperluan asas dia sama dengan manusia. Tapi mungkin sedikit perbezaan dari segi makanan ataupun tempat berlindung. Kita tengok pula. Kenapa udara diperlukan untuk haiwan? Samalah macam manusia tadi untuk pandai untuk bernafas. Kalau tak ada udara, haiwan pun tidak dapat bernafas. Tak dapat bernafas, maknanya dia haiwan mati. Jadi udara kita dalam hidup kita ni, kita berkongsi sebenarnya. Berkongsi dengan haiwan. Kita perlukan udara. Haiwan juga perlukan udara. Untuk apa? Sama. Untuk bernafas. Pandai. Baik, seterusnya air. Sama juga dengan keperluan asas untuk manusia tadi. Air diperlukan oleh haiwan untuk menghilangkan dahaga dan juga untuk mengekalkan suhu badan. Contoh tengok gambar je lah. Kucing. Kalau siapa ada bela rumah kat kucing, kalau kita tak beri dia air, mesti dia akan rasa panas. Jadi dia perlukan untuk hilangkan dahaga dan supaya badan dia tidak terlalu panas. Jadi itu adalah antara kepentingan kenapa haiwan perlukan air. Sama juga macam manusia, haiwan juga memerlukan makanan untuk membekalkan tenaga. Sama juga. Sebab apa? Sebab haiwan bergerak, manusia pun bergerak. Jadi memerlukan tenaga. Kalau tak ada tenaga, memang tak akan mampu untuk bergerak dengan elok, kan? Begitu juga dengan haiwan. Kalau manusia pun berpuasa pun petang dah
tak sabar-sabar nak buka. Sebab apa? Tak ada tenaga. Okey, begitu juga dengan haiwan. Okey, tempat berlindung. Kalau manusia ada rumah ya untuk tempat berlindung, manusia pula ada tempat-tempat dia. Ada haiwan yang hidup di darat, ada haiwan hidup di air dan ada haiwan yang hidup dua-dua sekali. Dia boleh hidup dekat darat, boleh hidup di air. Yang ini kita akan belajar kemudian apa jenis-jenis haiwan. Tapi fungsinya tetap sama. Di mana haiwan-haiwan ini memerlukan keperluan asas dia sebagai tempat berlindung dari bahaya, dari haiwan lain. Okey. Kemudian kita akan tengok pula keperluan asas tumbuhan. Keperluan asas tumbuhan ada 3. Cahaya matahari, air dan udara. Air dan udara adalah keperluan asas yang sama yang diperlukan oleh haiwan dan juga manusia. Kenapa boleh sama? Macam mana? Kita akan tengok kejap lagi ya. Tapi untuk tumbuhan kita tambah satu lagi. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari sebagai keperluan asas. Ini dia. Air digunakan ataupun tumbuhan memerlukan air untuk menghasilkan makanan. Cikgu, pokok nak masak ke tak? Ada cara dia. Ada. Kamu akan belajar nanti macam mana yang dikatakan tumbuhan ataupun pokok memerlukan air untuk menghasilkan makanan. Apa makanannya? Bukan mi goreng ya. Bukan. Lain. Kita akan belajar nanti. Cuma yang penting kamu kena tahu air juga diperlukan oleh tumbuhan. Udara untuk bernafas. Sama macam manusia. Cuma bezanya manusia memerlukan udara yang disebut sebagai oksigen. Tapi tumbuhan memerlukan udara yang disebut sebagai karbon dioksida. Tapi dua-dua merupakan udara lah. Nanti kita akan tengok ya. Jangan risau. Kita akan belajar di masa akan datang. Cuma hari ini cikgu nak kamu tahu keperluan asas yang diperlukan oleh tumbuhan. Seterusnya cahaya matahari membolehkan tumbuhan membuat makanan. Ya, dia bergabung dengan air tadi, maka tumbuhan ini akan dapat membuat makanannya sendiri. Tapi makanan dia bukan macam makanan kita lah. Kamu kena faham yang itu. Tumbuhan dia membuat makanan dia sendiri, tapi ada makanan dia. Yang ni kita akan belajar. Proses membuat makanan oleh tumbuhan ni kita sebut sebagai fotosintesis. Dia ada proses dia. Itu kita akan belajar kemudian. Baik. Seterusnya, untuk tumbuhan, kadang-kadang boleh ditambah sikit. Ada nutrien ya. Nutrien tu apa? Baja. Untuk apa? Untuk dia lebih besar. Sebab tu kadang-kadang kalau mak ayah kita tanam pokok ke, dia letak baja sikit nak bagi pokok tu mungkin lebih besar, lebih tinggi dan sebagainya. Walaupun bukan keperluan asas utama, tapi tetap diperlukan oleh tumbuhan, untuk terus hidup. Pandai dah. Cikgu harap kamu faham ya. Baik. Gambar seterusnya kamu akan tengok macam mana haiwan tu memerlukan udara ni, bagaimana cara dia. Kalau manusia kita tahulah makan, minum, air semua masuk dalam mulut. Tapi haiwan, ini dia. Kalau udara, cahaya matahari dan air semuanya diserap. Dia tak ada mulut. Jangan kamu pergi cari pula kat pokok tu mulut. Tak ada. Dia serap kalau udara dan cahaya matahari diserap oleh daun. Kalau air pula diserap oleh akar. Baik, seterusnya kamu boleh buka buku teks. Muka surat 26 kalau tak salah cikgu. Ada keperluan asas benda hidup. Kamu boleh baca di situ. Untuk kamu lebih faham. Apa dia makanan. Tumbuhan memerlukan makanan. Manusia memerlukan makanan. Kemudian udara. Dan ada gambar di situ juga untuk kamu lebih terang macam cikgu sebut tadi, yang diserap oleh pokok dan juga diserap oleh daun dan juga akar. Itu ada air. Tengok kenapa haiwan perlukan air, manusia perlukan air, untuk apa. Boleh baca di buku teks tu untuk kamu dapatkan pemahaman yang lebih. Baca perlahan, baca satu-satu.
Okey, dan penerangan cikgu dengan buku teks ni tidak ada jauh beza ya. Cuma ini untuk kamu lebih faham. Okey, boleh tanyalah mak ayah kamu nanti. Ataupun tanya kakak abang kamu, dia orang mungkin dah belajar tentang keperluan asas benda hidup. Ni ada sambungan lagi. Okey. Manusia kenapa perlu perlindungan? Kenapa perlu rumah? Kenapa manusia kena duduk daripada rumah? Dia nak melindungi diri daripada siapa? Okey, daripada hujan, panas, daripada bahaya. Bahaya ni banyak lah. Okey, bahaya ni banyak. Mungkin daripada orang jahat pun ya. Daripada hujan ribut dan sebagainya. Pokok-pokok angin berterbangan semua. Tu termasuklah. Okey, kenapa manusia dan juga haiwan ni memerlukan tempat perlindungan. Okey, tapi ada bezalah sikit antara tempat perlindungan haiwan dan juga tempat perlindungan manusia. Kalau haiwan-haiwan yang hidup di dalam hutan tu, okey, biasanya mereka tinggal di gua-gua untuk mendapatkan perlindungan. Okey. Ini juga sambungan ya. Okey, manusia perlukan makanan untuk apa? Apa akan berlaku kalau tak ada makanan? Okey, keperluan asas ni memang asas ni kita faham sini maksud dia utama yang perlu sangat-sangat. Kalau tak ada, macam cikgu sebut tadilah, kemungkinan kalau tak ada keperluan asas ni, tumbuhan, haiwan ataupun manusia sendiri akan mati. Kalau tumbuhan tu tak cukup salah satu, tak ada cahaya matahari ke, tak ada air ke, dia akan mati. Biasanya kalau kita belajar dekat makmal, kalau bersemuka, cikgu boleh buat, kita buat uji kaji, kita buat eksperimen. Apa yang dimaksudkan dengan bila haiwan ataupun tumbuhan tu tak ada keperluan asas dia. Okey, baik. Cikgu harap kamu dah faham. Okey, insyaAllah cikgu harap sangat kamu faham. Okey, cikgu akan bagi latihan yang ringkas, yang mudahlah untuk kamu supaya lebih faham. Dan cikgu harap sekiranya ada sebarang pertanyaan, kamu boleh rujuk kepada cikgu juga ataupun mungkin boleh tanya mak ayah kamu. Dan insyaAllah kalau kita bersemuka nanti, cikgu akan ulang balik sedikit lah. Okay, tajuk-tajuk ini supaya kamu boleh soal kalau ada yang betul-betul tak faham. Tapi cikgu harapkan penerangan cikgu pada hari ini, kamu akan lebih faham. Okey, latihan cikgu akan bagi selepas ini dan kamu boleh buat jugalah latihan tersebut dalam buku sambung yang hari Isnin hari itu. Okey.